Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam PDPC pada kali ini. Jadi PDPC pada kali ini iaitu Matematik tahun 5, bahagi hingga 1 juta, 5.2 menyelesaikan masalah, 5.2.1 menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian 2 nombor. Okey, kat sini masalah harian saya terangkan sedikit. Soalan-soalan yang berkaitan dengan bentuk cerita. Okey. Jadi soalan yang berbentuk cerita tu ialah soalan masalah harian. Jadi saya akan sebut dalam penerangan kali ini ialah saya menggunakan perkataan masalah harian. Jadi bila saya sebut soalan masalah harian tu, kamu faham bahawa soalan yang berbentuk cerita. Okey, kita tengok dulu video dalam YouTube berkaitan dengan bahagi dengan 2 nombor. Jadi kita boleh cari, typekan saja di bahagian browser YouTube ni, tips bahagi 2 nombor. Okey, sebenarnya ada banyak dalam YouTube yang memaparkan cara membagi nombor. Ni tahun 3, ni tahun 4. Okey, kamu boleh buat ulang kaji. Tapi sebelum tu kita tengok dulu video ni. Okay, sekejap video ini. Okey, tengok dulu. Mempunyai 90. Sebuah kilang mainan mempunyai 94,752 stok askar mainan. Kesemua mainan diletakkan ke dalam sebuah kotak. Setiap kotak boleh menyimpan 48 askar mainan. Berapakah kotak yang diperlukan untuk menyimpan kesemua mainan tersebut? Mari kita lihat bagaimanakah pembahagian panjang boleh menyelesaikan jawapan. Jumlah kotak yang diperlukan boleh diketahui dengan membahagikan 94,752 dengan 48. Pembahagian panjang ditulis dalam bentuk tersebut. Oleh kerana 48 sama dengan 8 darab 6, ianya ditulis sebagai 94,752 bahagi 8 bahagi 6. Jadi, 2 langkah pembahagian perlu dilakukan. Pertama, mulakan dengan membahagikan dari nilai tempat yang terbesar. Di sini, digit 9 berada di tempat puluh ribu. 9 bahagi 8 sama dengan 1. Letakkan 1 di atas digit 9. Untuk mencari baki, seperti yang kita tahu, 8 darab 1 sama dengan 8. Jadi, letakkan 8 di bawah 9. Kemudian, tolak 8 daripada 9 dan akan mendapat baki 1. Kemudian, bawa 4 turun untuk digabungkan dengan 1 dan hasilnya adalah 14. Ulangi langkah pembahagian yang sama. Hasil bahagi langkah pertama adalah 11,844. Jadi, 94,752 bahagi 8 sama dengan 11,844. Langkah terakhir untuk mendapatkan jawapan adalah dengan membahagikan 11,844 dengan 6. Ulangi langkah pembahagian yang sama.
1974 adalah hasil bahagi bagi pembahagian kedua. Maka 94,752 bahagi dengan 48 sama dengan 1974. Jadi, 1974 kotak diperlukan untuk menyimpan kesemua mainan. Okey, Di 1900 kalau kita tengok bagi dengan 2 digit ni digunakan kaedah asingkan. Dia pecahkan di mana sifir 48 ni dapat daripada 6 kali 8 48. Jadi ada yang boleh buat bahagi dengan 2 digit ni, dia buat sifir 2 digit. Okey, cuba kita tengok membina sifir 2 digit. Okey, okey ni bina sifir 2 digit. Kita tengok sekejap. Assalamualaikum dan selamat petang. Mari kita belajar membina sifir 2 digit. Sifir yang akan kita bina ialah sifir 23. Pertama sekali, kita akan bina sifir dengan menggunakan kaedah tertulang. Sifir yang diperlukan untuk membina sifir 23 ialah sifir 2 dan sifir 3. Senaraikan sifir 2 terlebih dahulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seterusnya sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21. Untuk mendapatkan hasil bagi sifir 23, kita hanya perlu gabungkan sahaja hasil sifir 2 dan sifir 3. Bagi digit sifir 2 yang mempunyai 1 digit, sifir 3 yang mempunyai 1 digit sahaja, maka kita hanya perlu gabungkan sahaja. Digit 2 dan digit 3 akan menjadi 23. 4 dan 6 akan menjadi 46. Bagaimana dengan 6 dan 9? Ia akan menjadi 69. Okey, untuk memudahkan kita, bagi sifir yang kedua, kita akan ambil digit besar terlebih dahulu, iaitu 2. Kemudian digit yang kita tidak ambil lagi, iaitu 8 dan 1, kita hanya perlu tambah 8 tambah 1 sama dengan 9. Okey, jadi ni kita teruskan 92, kemudian 10 dan 1 11, 11 5. Okey, 115. 12 dan 1 13, 13 dan 8 138. 14 dan 2 16 dan
1, 161, 16 dan 2, 18 dan 4, 184, dan 18 dan 2, 20 dan 7, 207. Jadi selepas tu kita letak kat depan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, macam tu lebih kurang. Okey. Jadi kita buka pula buku teks. Okey, dekat buku teks muka surat apa ni? 52. Okey. Jadi kita tengok soalan-soalan dalam buku teks tahun 5, matematik tahun 5. Okey. Kita tengok soalan dia. Okey, ni yang saya katakan tadi, soalan masalah harian. Kita baca soalan dia. Soalan masalah harian ni dia akan ada beberapa ayat. Okey, penting untuk awak baca semua sekali. Okey, daripada sempena sekejap. Daripada sempena baca sampai pelanggan. Satu ayat. Ini ayat yang kedua, separuh sampai petang. Okey, kemudian pasar baca sampai lagi. Lepas tu berapa sampai itu. Okey, ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4. Jadi dalam soalan ni ada 4 ayat. Okey. Jadi kita baca ayat demi ayat. Okey, kita baca ayat yang pertama. Sempena kempen hijau, sebuah pasaraya menyediakan sebilangan. Okey, nampak kat sini perkataan sebilangan, tidak dinyatakan. Tak tahu berapa, untuk diberikan kepada pelanggan. Okey. Okey, tengok sini. Ini satu jumlah. Bila dia kata diberikan, dia beri kepada pelanggan. Diberi kepada pelanggan. Maksudnya kat sini kita dah boleh gambarkan dia agihkan. Dia agihkan. Dia agihkan. Ataupun dia bagi sama rata. Bagi sama rata. Okay, bagi sama rata. Okey, kepada pelanggan. Alright. Okey. Ayat pertama dah baca. Okey, baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua, separuh daripada beg kita semula diagihkan pada waktu pagi. Okey. Dan separuh daripada baki beg itu diagihkan pada waktu petang. Okey, ni saya tak nak pakai warna kuning, kita pakai warna lain, warna biru. Dan separuh daripada baki beg itu diagihkan pada waktu petang. Okey, kalau awak tengok ayat yang kedua ni, dia ada dua pernyataan. Okey, yang warna kuning ni pernyataan yang pertama, yang warna biru ni pernyataan yang kedua. Okey, jadi pernyataan yang pertama ni kita fahamkan dulu. Kita baca terus tadi kita tak faham. Okey, separuh daripada beg kita semula itu diagihkan pada waktu pagi. Okey, tengok kat sini. Kita buat menggunakan satu gambar rajah. Okey, sebilangan yang dimasukkan ni, ni tadi. Okey, kita tak tahu berapa. Okey, dia kata separuh daripada beg kita semula itu diagihkan pada waktu pagi. Okey, bermakna daripada gambar rajah yang ini kita bagikan kepada 2. Okey, bagikan kepada 2. Okey, boleh nampak separuh Okey, lebih kurang lah Ni kita buat lakaran saja. Okey, saya lorikkan. Separuh ni di waktu pagi. Okey, habis pernyataan yang warna kuning ni. Okey, dan
separuh daripada baki. Okey, berhenti kat situ. Separuh daripada baki. Okey, kamu tengok kat sini ni baki kan. Okey, separuh. Mana daripada yang ada ni, dia ambil separuh, diagihkan pada waktu petang. Okey, jadi diagihkan pada waktu petang. Okey, jadi kita ambil yang kat sini, kita separuhkan. Okey, boleh nampak separuh tak, macam tak sama. Okey, kita okey, nampak separuh Okey, ni kita lorikkan dengan warna biru, di mana yang ini ialah yang diedarkan pada waktu petang. Okey, sudah petang. Okey, sambung lagi apa yang kita kena baca. Pasar raya itu masih mempunyai 1450 beg kita semula lagi. Jadi dia dah bagi pagi, dia dah bagi petang, dia ada lagi 1450. Dia ada lagi kat sini. Berapa jumlah dia? 1450. Okey. Jadi 1400 sekejap. 1450. Okey, jadi 1450 tu baki dia. Okey, apa soalan dia? Berapakah bilangan asal beg kita semula itu? Bilangan asal ni maksudnya ialah semua sekali. Semua sekali ni asal, mula-mula sekali. Okey. Jadi yang asal ni semua ni berapa? Yang bahagian ni kita dah tahu. Okey. Jadi bahagian yang ni, pagi dan petang ni kita tak tahu. Okey, macam mana nak buat dia? Okey, kalau kamu perhatikan yang bahagian sebelah kanan ni, okey, yang tadi separuh kan? Okey, dia potong 2. Yang kat sini pun potong 2. Okey, jadi kat sini kita nampak berapa bahagian? 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian. Okey, jadi bahagian yang keempat, satu bahagian ni ialah 1450. Jadi kalau kita nak tahu semua sekali, jadi kita kena buat apa? Okey, itu yang kita kena ambil satu bahagian ni darabkan dengan 4, gandaan 4. Jadi 1450 darabkan dengan 4. Jadi sifar 5 kali 4 20, 4 kali 4 16, 17, 18, satu ni atas 4, 5. Jadi apa maksud 5800 ni? 5800 ni ialah keseluruhan beg plastik beg kita semula yang ada. Itu maksud dia. Okey, jadi kita tengok ni sama apa yang saya terangkan tadi tu. Okey, yang ni untuk menyemak. Okey, betul, 5800. Jadi 5800 bilangan asal beg kita semula. Boleh faham Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, ni soalan dia. Cikgu Fariza membahagikan 10,045 biji manik sama banyak ke dalam beberapa bekas. Ayat yang pertama. Okey, betul, kita sambung lagi baca, tak apa. Untuk soalan masalah harian ni kita kena baca berulang-ulang kali. Okay, anggaran bilangan bekas yang digunakan adalah antara 32 dan 36 bekas. Pada pendapat kamu, berapakah bilangan bekas yang akan digunakan? Okey. Jadi kita baca lagi sekali ayat yang pertama. Cikgu Fariza membahagikan 10,045 biji manik sama banyak ke dalam beberapa bekas. Okey, jadi kita menggunakan gambar raja, boleh tengok dekat sebelah. Okey, kita
kita buat je kotak macam ni, guna kaedah kotak-kotak. Okey, jadi jumlah manik 10,045. Okey, dia nak agihkan kepada, okey, kemudian kita baca anggaran bilangan bekas yang digunakan antara 32 hingga 36. Okey, jadi kat sini ada beberapa pilihan. 32, okey, 33, 34, 35, 35 dan 36. Okey, tadi ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 pilihan yang awak nak bagikan. Okey, jadi cara pertama, awak boleh bagikan satu persatu. 10,045 ni dengan 32, buat bentuk lazim panjang kat sini. Okey, lepas tu bina sifir 2. Kemudian 10,045 ni bagikan dengan 33, bentuk lazim kedua. Jadi kat sini ada 5 bentuk lazim untuk awak dapatkan berapa yang dia boleh bahagi, bekas yang boleh bagi sama banyak. Okey. Okey, jadi kamu cuba ke-5 bentuk lazim panjang tu, bentuk panjang, bentuk bahagi panjang untuk awak dapatkan jawapan. Okey, ada pilihan gunakan penaklukan secara mantik. Okey, penaklukan secara mantik ni dibuat macam mana? 10,045 ni tak tahu nak bagi berapa, lepas tu dapat berapa. Yang nak dapat berapa ni, nak dapatkan hasil bahagi ni, pastikan dia tidak ada bahagi. Okey, cara dia, perhatikan pembahagi. Okey, pembahagi, ni pembahagi ni lah. Okey, pembahagi ni 33, 32, 34, 35 dan 36. Jika digit sar pada pembahagi, ni digit sar pada pembahagi 2, 3, 4, 5, 6 ialah gandaan 5. Nombor itu boleh dibagikan dengan 5. Okey, tengok ada. Okey, 35. Kat sini kita dah nampak kat 35 ni berkemungkinan jawapan dia. Jadi bilangan bekas mestilah 35. Okey, kalau kita tengok sifir 5, 5. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kalau kita perhatikan belakang ni 5, 10, 15, 20, 25, 30, semua belakang ni berakhir dengan 5. Jadi apa saja yang berakhir dengan 5 boleh dibagikan dengan 5. Okey, jadi kalau guna kaedah cuba jaya dengan kaedah mantik, mana lebih cepat? Okey, kamu bayangkan Okey. Kemudian soalan yang ketiga. Ni ada rajah juga. Rajah di bawah menunjukkan bilangan penduduk di 2 buah bandar. Okey, ayat yang pertama. Yang pertama sekali kita baca dulu semua sekali. Okey, ayat pertama. Kemudian bilangan penduduk di bandar A, di bandar A ialah 4 kali bilangan penduduk di bandar B. Okey, ayat yang kedua. Hitung bilangan penduduk di bandar B, pilih ayat matematik yang betul dan terangkan jawapan kamu. Okey, kat sini dia tak memerlukan awak selesaikan soalan ni. Awak cuma pilih sama ada A ataupun B. Okey, pilihan A 10,000 bagikan dengan 4 ataupun 100,000 bagikan dengan 4 ataupun 100,000 bagikan dengan 5. Awak pilih A atau B. Okey. Penerangannya.
Okey, rajah di bawah menunjukkan bilangan penduduk di dua buah bandar. Okey, bandar apa yang ada? Bandar A dengan bandar B. Okey, kita tengok kat sebelah. Okey. Bandar A. Okey, ini bandar B. Okey, dia ada dua bandar saja. Okey, ayat pertama selesai. Okey. Okey, daripada jadual ni saya harap awak boleh tafsir. Maknanya bilangan penduduk bandar A dan bandar B ialah seramai 100,000 orang. Okey, berkenaan dengan 100, satu sifar-sifar, lepas tu ejaan dengan ribu ni, memang dalam soalan dia banyak menggunakan macam ni supaya dia nak awak berfikir apa nombor bulat bagi mewakili 100,000 ini. Okey, saya terangkan tu dulu sebelum saya pergi ke ayat yang kedua. Jadi maksud 100,000, okey, dia tulis macam ni, 100,000. Okey, berapa ni dalam bentuk nombor bulat, dalam bentuk semua nombor, dalam bentuk semua nombor. Okey, clue dia kat sini ialah jika ribu, okey, kita tengok nombor 1000 ada berapa sifar? 3. Jika ratus, okey, tengok nombor 100 berapa sifar? 2. Jika ratus ribu, okey, kita tengok nombor 100,000 ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifar. Okey, jadi kat sini nombor 100,000 ni, ribu ada berapa sifar? 3. Jadi awak ambil satu sifar-sifar, ambil dulu nombor yang ditulis dalam bentuk digit. Okey, tambahkan dengan 3 sifar. Ini ialah 100,000. Okey, kita mahirkan dulu kemahiran ni. Okey, macam mana kalau saya tanya dengan awak 1400? Berapa jawapan awak? Okey, jadi apa perlu awak buat? 14 tu ambil, 100 ada 2 sifar. Jadi nilai 1400 ni ialah 1400. Satu maksud dia. Okey, clear? Okey, jadi berbalik pada soalan yang tadi tu. Okey, kita sambung ayat yang kedua. Bilangan penduduk di bandar A ialah 4 kali bilangan penduduk di bandar B. Okey, kita gunakan gambar rajah. Okey, bandar A yang terlibat ialah bandar A dan bandar B. Bandar A, kemudian bandar B. Okey, dia kata bilangan bandar A 4 kali. 4 kali maksudnya 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi secara automatiknya bandar B 1 kotak. Okey, hitung bilangan penduduk di bandar B. Okey, jadi yang awak nak kira ialah yang B ni berapa. Okey, jadi 100,000 nak bahagi 4 ke 100,000 nak bahagi 5. Okey, tengok ni kotak, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100,000 bahagikan dengan 5. Okey, B jawapan dia. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan lain. Okey, tengok muka teks seterusnya, iaitu muka surat 54. Okey, dia dah masuk latihan.
Okey. Ada soalan A, B, C, D, F. Okey, ada 6. Ada 6 soalan. Okey, jadi saya cuba bantu awak sebab selepas ni awak akan buat ke 6 soalan ni. Jadi saya bagi penerangan sedikit untuk awak selesaikan soalan ni. Okey. Kita pergi soalan A. Seperti biasa, bila soalan masalah harian ni kita kena baca dulu semua sekali, lepas tu baru pergi kepada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Okey, untuk soalan A ni ada berapa ayat? Ada 1 ayat, 2 ayat dan 3, ada 3 ayat saja. Okey. Okey. Sebelum kita pergi ayat ni, kita tengok dulu jadual library ni. Kita tafsir dulu, kita sebut dulu. Okey, warna biru 306,960. Warna kuning tak ada. Okey. Setakat tu boleh faham? Takkan tak faham? Warna biru 306,960, kuning tak ada. Okey, bilangan dia tak ada. Okey, kita teruskan ayat pertama. Jadual di atas menunjukkan bilangan tabung wang. Bilangan tabung wang. Okey. Di ibu pejabat bank. Okey, di ibu pejabat bank. Bilangan tabung biru ialah 6 kali bilangan tabung kuning. Okey. 6 kali bilangan tabung kuning. Mana sini ada 6 kotak, sini 1 kotak. Kira bilangan tabung kuning itu. Kira bilangan tabung kuning itu. Okey. Jadi kat sini gambarannya saya takut awak keliru. Sini 6 kotak. Okey. Sini 6 kotak. Yang sini 1 kotak. Okey, adakah dia tanya keseluruhan? Adakah dia tanya keseluruhan? Dia cuma tanya kira tabung yang berwarna kuning. Okey. Kat sini hati-hati berapa awak nak bagi. Sebab bilangan ini mewakili 6 kotak. Okey. Okey, itu yang A. Okey, kemudian yang B. Kita baca dulu semua sekali. Sebuah kilang telah mengeluarkan 280,645 unit pelbagai jenis alat penjagaan diri. Alat penjagaan diri ini disusun dalam set-set yang mengandungi 12 jenis alat. Okey, ni banyak ni. Dia dalam satu bekas ada 12 alat. Hitung baki alat penjagaan diri. Okey, maksudnya kat sini bila awak bayangkan bilangan ni kilang tu keluarkan, okey, kemudian dia masukkan dalam satu bekas ada 12, bekas yang kedua 12, 12, 12. Okey, jadi operasi apa yang terlibat kat situ? Okey. Lepas tu dia tanya lagi baki alat penjagaan diri. Bermakna bila awak bahagi dengan 12 nanti dia ada baki ke tidak? Itu dah menjawab yang B yang pertama. Okey. Kemudian B yang kedua diminta bilangan alat penjagaan diri yang perlu ditambah supaya cukup satu set tanpa baki. Okey. Awak bilangan alat penjagaan diri yang perlu ditambah. Kita baca sekali. Bilangan alat penjagaan diri yang perlu ditambah supaya cukup satu set tanpa baki. Okey, jadi bila awak dah bagikan nanti ada baki. Katakan baki kat situ 3. Okey, katakan baki itu 3. Jadi bilangan alat penjagaan diri yang perlu ditambah untuk cukup satu set tanpa baki. Okey, berapa lagi kena tambah? Satu set ada berapa? Satu set ada 12. Okey, jadi kalau misal kata dah ada 3, berapa lagi kena tambah? Okey. Nampak? Okey, itu untuk B yang kedua. Okey, kemudian yang C. Kita baca keseluruhan dulu. Sebanyak 85,000. Ni jumpa 85,000. Tahu ni berapa 85,000? 85,000. 10,000 ada berapa sifar?
10,000. 10,000 kan 10,000 kan. 10,000 kita ambil 10 lah. Ada berapa sifar? 4. Jadi awak kena ambil 85 tu, letak 4 sifar belakang dia. Okey. 85 ketul batu bata digunakan untuk pembinaan 100 buah chalet. 100 buah chalet. Okey. Jadi maknanya kat sini 85,000 ni, okey, kalau diagihkan ke setiap chalet ni berapa? Ni chalet ada 100 ni. Okey, awak bayangkan. Okey, ni chalet. Okey, ni chalet dalam bentuk rumah lah. Yang ni ada berapa dalam untuk satu chalet? Jadi chalet ni ada berapa banyak? 100. Lukis lagi 100. Betul lah, nak lukis lagi 100 kan. Jadi kita anggapkan 100 saja. Okey, 100. Jadi satu rumah, satu chalet ni berapa batu bata? Okey, setiap chalet memerlukan bilangan batu bata yang sama banyak. Kira bilangan batu bata untuk sebuah chalet. Ni yang saya cakap tadi, sebuah chalet. Okey, boleh dapat yang C. Okey, D, sebanyak 502,262 keping brosur tahun melawat Malaysia dihasilkan pada bulan Julai. Okey, dihasilkan pada bulan Julai. Bulan Julai. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, tadi brosur sebanyak ini dibuat dalam bulan Julai. Bilangan brosur yang dikeluarkan pada setiap hari adalah sama. Okey, mana setiap hari itu sama. Ini cerita bulan. Okey, cerita bulan. Tapi dia tanya hari, jangan terpedaya. Okey. Mesti ada kaitan dalam bulan Julai ni berapa hari. Okey. Hitung bilangan brosur yang dihasilkan dalam sehari. Nampak? Okey, jadi kena tahu dalam bulan Julai ni ada berapa hari. Okey, kemudian awak selesaikan. Jumlah ni nak buat apa dengan bilangan bulan Julai tadi, hari. Okey, bila awak dah bagikan tu, dah dapat tak sehari? Jadi berapa bentuk lazim untuk soalan ni? Satu saja. 502,262 kena bagikan dengan bilangan hari dalam bulan Julai. Awak cek lah, dalam bulan Julai ada berapa hari. Okey. Okey, yang E, sempena Hari Pahlawan sebanyak 613,200 pelekat diedarkan sama banyak kepada 56 buah persatuan. Ni terang-terang ni dia edar sama banyak. Jadi kat sini jumlah ni bagikan dengan 56. Persatuan pula memberikan bilangan pelekat yang sama banyak. Okey. Hari Pahlawan ada banyak ni. Dia bagi kepada persatuan tu. Bila dia dah bagi, persatuan tu pula dia beri pelekat yang sama banyak kepada 15 orang sukarelawan. Okey. Jadi dah dapat persatuan ni, dia bagi lagi kepada 15 orang sukarelawan untuk mengutip sumbangan daripada masyarakat. Berapa kepingkah pelekat yang diterima oleh setiap sukarelawan setiap. Okey. Jadi kat sini ni dia bagikan kepada persatuan 56 persatuan. Maksudnya kita bagikan untuk dapatkan satu persatuan. Betul tak? Okey, lepas tu persatuan tu dah dapat, dia bahagi lagi kepada 15 orang sukarelawan. Jadi kat sini berapa bentuk lazim? Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Okey. Dia bagi dengan 15 tu untuk setiap orang. Okey. Jadi dah menjawab lah bila awak selesaikan bentuk lazim yang pertama dan bentuk lazim yang kedua. Okey, jadi soalan ini ada dua bentuk lazim, di mana bentuk lazim ialah ini. Bentuk lazim yang kedua, dah dapat hasil bahagi ni, kena bahagi lagi dengan
15 untuk dapatkan setiap sukarelawan. Kemudian yang terakhir, sebuah kilang telah membagikan sejumlah bola kecil sama banyak. Dah terang-terang ada perkataan bagi. Okey. Sejumlah, cuma masalahnya kat sini ialah perkataan sejumlah. Bermakna kat sini belum tahu dia punya jumlah keseluruhannya. Dibagikan kepada 27 buah taman permainan kanak-kanak. Setiap taman permainan kanak-kanak itu menerima 10,935. Jadi kat sini bahagi, soalan bahagi. Okey, soalan bahagi. Okey, tengok kat sebelah tepi Okey, kita imbas balik rumus fakta asas matematik. Okey, yang ini tambah, yang ini tolak, yang ini darab, yang ini bahagi. Okey, kita gunakan nombor 6, 2 dan 6 dan 2. Kita gunakan nombor 6 dulu. Okey, saya gunakan pen lain. Okey, 6 dan 2. Okey, nombor 6 dan nombor 2. Okey, kalau jenis yang pertama, okey, 6 tambah 2 sama dengan apa? Okey, saya tulis lagi sekali. Okey, pakai warna lain lah. Okey, sekejap Okey, jenis 1, jenis 2, jenis 3. Jenis 3. Tolak pun ada jenis 1, ada jenis 2, ada jenis 3. Darab pun ada jenis 1, jenis 2, jenis 3. Bahagi pun ada jenis 1, jenis 2 dan jenis 3. Baik. Jenis 1 kita ambil nombor 6 dan 2 ni. Okey. 6 tambah 2 sama dengan kotak. Okey, kosongnya di belakang. Lepas tu 6 tambah 2 berapa? 8. Okey, 8 dalam kotak. 6 tambah anu sama dengan 8. Okey. Berapa tambah 2 sama dengan 8? Okey, yang tolak ambil 6 dengan 2 juga. 6 tolak 2 sama dengan berapa? 6 tolak 2, 4. Tulis kat dalam tu 4. Okey. Lepas tu 6 tolak anu sama dengan 4. Okey, lepas tu anu tolak 2 sama dengan 4. Okey, kita tulis dulu, nanti saya terangkan. Darab 6 darab 2 sama dengan kotak 12. Okey. 6 darab kotak ataupun anu sama dengan 12. Kotak darab 2 sama dengan 12. Okey, kemudian bagi 6 bagi 2 juga pakai nombor 6 dengan nombor 2 juga. 6 bahagi 2 sama dengan kotak. Oh, susah nak tulis hujung sikit ni. Okey, okey, 3. Okey, kemudian 6 bahagi kotak sama dengan 3.
Lepas tu kotak bahagi 2 sama dengan 3. Okey, ni rumus fakta asas matematik 6, 2. Tambah gunakan 62 juga, tolak pun 62, darab pun 62, bagi pun 62. Okey, yang kat sini yang pentingnya ialah ini. Okey, ni rahsia dia. Okey. Warna apa yang nampak warna purple. Okey. Kat sini bila awak jumpa jenis soalan tambah 6 tambah 2, okey, 6 tambah 2, bentuk lazim apa yang awak buat? Okey, sekarang ni kita nak letak dekat ujung ni. Okey, sekejap saya padam. Saya padam sikit. Okey. Dia rapat sangat. Jadi awak nampak. Dia yang pentingnya yang belakang ni nanti. Okey. Okey. Saya gunakan warna purple. Okey, yang pentingnya ialah yang kita nak tulis dekat belakang ni. Okey. 6 tambah 2 bentuk lazim tambah 6 tambah 2 sama dengan 8. Awak buat macam tu, betul? Okey, jadi kat sini bentuk lazim yang awak kena buat ialah tambah. Yang ini tolak. Yang ini tolak. Sama pula tak boleh. Saya tukar warna lain. Warna hijau. Okey. Okey, yang ini bentuk lazim tambah. Yang ini bentuk lazim tolak. Yang ini bentuk lazim tolak. Okey, yang ini bentuk lazim tolak. Okey, awak terbalikkan ini, tambah tolak-tolak, ini tolak. Yang sini pun tolak. Yang sini tambah. Okey. Lepas tu yang darab yang mula-mula ni darab. Okey, yang ni bahagi, yang ini bahagi. Lepas tu terbalikkan. Yang ni bahagi darab. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Okey. Okey, kita tengok kat sini Ni ada kaitan dengan yang F ni kita nak jawab. Okey, saya ambil yang bahagi ni. Okey, rumus fakta asas matematik. Saya besarkan, saya tulis semula. Okey. 6 bahagi 2 sama dengan kotak. 6 bahagi tak tahu sama dengan 3. Tak tahu anu bahagikan dengan 2 sama dengan 3. Okey. Kita kaitkan dengan soalan F lepas ni. Okey, yang penting ialah yang dekat belakang ni. Bila jumpa soalan jenis yang pertama, jenis kedua, jenis ketiga, kita nak buat macam mana? Baik, gini. 6 bahagi 2 ni kita buat bentuk lazim. Bentuk lazim apa? 6 bahagi 2 macam biasa 6. Okey, kosong. Jadi bentuk lazim apa kita buat ni? Bentuk lazim bahagi. Yang tadi saya suruh hafal. Bahagi dengan darab. Okey. Okey, kita tengok jenis yang kedua. Jenis yang kedua, 6 bagi berapa? Dapat 3. Okey, kat sini disuruh bagi. Disuruh bagi 6 bagi berapa sama dengan 3. Disuruh bagi. Jadi nak dapatkan 2 ni, 6 bagi dengan 3 2. Okey, 6 bagi dengan. Jadi bentuk lazim yang kita buat ialah bentuk lazim bagi 6 bagi 3. Okey, jadi 6 bahagi 3 2.
tolak 0. Okey. Dan yang terakhir, okey, anu bahagi 2 sama dengan 3. Bentuk lazim apa dia kena buat kat sini? Bentuk lazim darab. Jadi 2 darab 3 ataupun 3 darab 2, 6. Okey. Jadi awak buatlah bentuk lazim 2 darab 3 sama dengan 6. Okey. Okey, saya kaitkan dengan soalan F. Sebuah kilang membahagi, soalan ini ialah soalan bahagi. Okey. Sejumlah bola kecil sama banyak kepada 27 buah taman permainan kanak-kanak. Setiap taman permainan kanak itu menerima, ini hasil bahagi. Okey. Jadi maksudnya untuk soalan ni sejumlah tak tahu dibahagikan sama banyak kepada 27 buah taman permainan kanak-kanak. Setiap taman permainan kanak-kanak itu menerima hasil bahagi dia 10,935. Jadi kat sini awak nampak daripada soalan masalah harian, kita keluarkan dia punya ayat matematik dalam bentuk panjang, bukan bentuk lazim, bentuk panjang. Ini bentuk panjang, kena buat bentuk lazim bahagi, kena buat bentuk lazim bahagi, kena buat bentuk lazim darab. Jadi yang ini kena buat bentuk lazim apa? Saya tak cakap. Awak dah dapat gambaran Jadi tentang penggunaan rumus fakta asas matematik ni saya akan buat satu slot khas untuk penerangan daripada rumus fakta asas matematik tambah, tolak, darab dan bahagi. Lepas tu saya akan pergi secara keseluruhannya untuk soalan masalah harian. Jadi saya rasa itu saja. Sebelum saya terlupa, untuk latihan kali ni, jadi awak kena selesaikan menggunakan kertas A4 ke kertas kajang ke. Kalau untuk murid-murid kelas saya ada 3 buah buku tulis, iaitu buku Mat 1, Mat 2 dan juga Mat sekejap saya tulis. Jadi Mat 1 buku tulis Mat 2 dengan buku tulis nota. Untuk latihan-latihan semasa PKP ni awak boleh buat dalam buku nota. Tapi nanti bila saya bagi Google form, nanti awak akan add file ni, nanti awak upload gambar je. Jadi nanti bila awak nak tangkap gambar nota awak ni, nanti ada banyak muka surat, penat nanti awak nak snap gambar. Jadi untuk lebih mudah, awak pakai kertas A4 ataupun kertas kajang. Kertas kajang ni, kertas kajang ni kertas yang macam tulis surat tu. Tepi dari garis ni, ni kertas kajang. Awak boleh buat kat situ. Dan jangan lupa untuk setiap soalan tu awak salinkan soalan ni. Kemudian kalau awak malas pun, awak kreatif, mungkin ibu bapa awak boleh bantu, dia boleh tolong printkan. Kemudian awak potong dan tampal dekat awak punya kertas kajang ni. Kemudian bawah dia awak selesaikan. Ini ada 6 muka surat. Jadi awak kalau nak buat satu soalan satu muka surat pun tak apa, saya benarkan. Jadi awak boleh upload ataupun muat naik 6 gambar dalam Google Form yang saya akan edarkan selepas ni. Berjumpa sekali lagi murid-murid kelas saya tahun 5 Arif tahun 2020. Saya doakan supaya awak dapat menjawab dengan baik soalan-soalan ini. Terima kasih.